Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dahulu sekali lagi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama dalam kelas pemahaman Al-Quran yang dianjurkan oleh Akademi Al-Quran Bandar Puteri Bangi. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung siri kedua perbincangan kita daripada surah Maryam yang telah pun kita mulakan 2 minggu yang lepas, di mana dalam mukadimah pada 2 minggu yang lepas kita telah membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Dan kita telah membincangkan juga tentang bagaimana surah Maryam ini mempunyai satu kesan yang banyak dalam sepanjang sejarah Islam, khasnya bila berdepan dengan orang-orang Kristian, seperti mana yang telah kita kisahkan bagaimana Ja'far bin Abi Talib ketika berada di Habasyah berdepan dengan Raja Najasyi dalam peristiwa hijrah yang pertama, telah diminta oleh Raja Najasyi untuk membacakan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ja'far bin Abi Talib telah memilih untuk membaca surah Maryam kepada Raja Najasyi yang beragama Kristian dan juga kepada padri-padri Kristian yang dihimpun di istana Raja Najasyi pada ketika itu. Dan akibat daripada bacaan yang dibuat oleh Ja'far bin Abi Talib, kesannya telah meninggalkan satu kesan yang besar kepada Raja Najasyi dan juga padri-padri Kristian tersebut, mendengar akan kebenaran kisah yang berkaitan dengan Maryam, yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, sehingga apabila mereka walaupun beragama Kristian mendengar ayat-ayat Allah ini, mereka mengalirkan air mata, menangis hatta ikhdallat lahyatahu, ya, sehingga basah janggut mereka apabila mendengar kisah yang dibacakan di dalam surah Maryam ini. Minggu lepas kita telah 2 minggu lepas kita telah memulakan 5 ayat yang pertama daripada surah Maryam ini, dan pada malam ini insya-Allah kita akan mula membincangkan daripada ayat yang ke 7 selepas doa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sedikit apa yang telah kita bincang 2 minggu lepas. Ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya. 5 ayat pertama ini adalah munajat daripada Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikut setengah tafsir yang mencecah umurnya 120 tahun, dan isteri Nabi Zakaria pula mencecah 98 tahun dalam keadaan umur yang begitu lanjut. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kedua-dua mereka masih belum dikurniakan sebarang anak. Lalu Nabi Zakaria berdoa dengan penuh adab, dengan penuh santun, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doanya untuk dikurniakan kepada dia seorang anak lelaki yang akan mewarisinya selepas dia mati. Dan kita telah bincangkan juga pada 2 minggu lepas, yang disebutkan mewarisinya selepas dia mati itu adalah mewarisi risalah nubuwah yang
yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Zakaria kepada anaknya yang bernama Yahya. Yang diwarisinya ataupun yang tak diwariskannya kepada anak lelakinya itu bukannya harta, bukannya pangkat dan keturunan, tapi risalah nubuah. Kerana Nabi Zakaria ingin melangsungkan risalah dakwahnya dan mengharapkan supaya kaumnya yang telah dibentuk dan kaum yang datang selepas daripadanya akan dipimpin oleh seorang yang mendapat petunjuk dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria berdoa dalam keadaan bermunajat, menyatakan segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada dia. Inni wahanal azmu minni, ya, sesungguhnya tulang-tulang aku telah reput, ya, telah tua sangat Nabi Zakaria ini. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepala aku telah dipenuhi dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Walaupun demikian, walaupun aku telah berdoa kepadamu ya Allah untuk sekian lama, keadaan fizikal aku dari segi pemikiran logik manusianya sudah tidak boleh lagi untuk melahirkan seorang zuriat. Tapi Nabi Zakaria menyebut bahawa doa-doa aku yang sebelum daripada ini semuanya telah Engkau makbulkan, maka aku berhusnuzan, aku bersangka baik denganmu ya Allah, bahawa sesungguhnya Engkau akan memakbulkan doa aku yang ini. Ini dia muslimin-muslimat sekalian, pengajaran yang perlu kita ambil dalam konteks doa. Bahawa doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah doa yang harus berterusan. Walaupun mungkin Allah tidak bagi jawapannya pada hari ini, besok ataupun lusa, tapi yakinilah sesuatu yang baik yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan insya-Allah. Tetapi kita harus husnuzan. Kita harus bersangka baik. Janganlah mentang-mentang kita sudah berdoa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, apa yang kita harapkan itu masih belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita berhenti daripada berdoa. Nah, apabila kita berhenti daripada berdoa, di situ mungkin menjadi penyebab doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dibuktikan dalam kisah Nabi Zakaria. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, umurnya mencecah 120 tahun. Dan selepas dia berkahwin dengan isterinya untuk sekian lama tidak dikurniakan anak, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Sehinggalah dalam ayat yang ke-6, yang ke-7 yang akan kita mulakan pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan malaikat untuk memberitahu kepada Zakaria alaihi salam bahawa doanya telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan sekalian, kenapa Nabi Zakaria berdoa? Ada 2 pengajaran yang dapat kita ambil daripada kenapa Nabi Zakaria berdoa ini. Kerana bermula daripada malam ini kita akan dapat melihat bagaimana cerita Nabi Zakaria alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam ini adalah merupakan mukaddimah kepada satu cerita besar, satu event besar yang akan berlaku kepada manusia, kepada dunia, dengan lahirnya seorang wanita yang bernama Maryam, yang kemudiannya akan melahirkan pula seorang insan, seorang nabi yang bernama Isa alaihi salam. Now, kenapa Nabi Zakaria berdoa ini? Pertamanya adalah kerana Nabi Zakaria alaihi salam ini telah terpilih dalam satu peristiwa pengundian ketika mak kepada Maryam alaihissalam yang telah bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menazarkan isi kandungan yang terdapat di dalam perutnya sekiranya dilahirkan nanti untuk dijadikan seorang abid, seorang yang mengabdikan diri di masjid, dengan anggapan mak kepada Maryam alaihissalam ni menjangkakan bahawa apa yang dikandungnya adalah merupakan seorang anak lelaki, tetapi apabila lahir seorang bayi perempuan yang dinamakan Maryam, tetapi setelah disebabkan dia telah bernazar akan anaknya untuk dijadikan abid, mengabdikan diri di masjid,
dia meletakkan anaknya itu di masjid di Baitul Maqdis di Palestin, dan penghormatan telah diberikan kepada keluarga Imran, keluarga Ali Imran yang merupakan keluarga yang sangat dihormati daripada silsilah keluarga Bani Israel pada zaman itu, disebabkan ibu kepada Maryam ni telah menazarkan anaknya untuk diletakkan di masjid, maka berebut penduduk di Baitul Maqdis di Palestin pada ketika itu untuk menjaga dan memelihara Maryam. Lalu dilakukan undian, dan apabila undi tersebut telah dilakukan, maka naik nama Zakaria dipilih untuk menjadi penjaga kepada Maryam alaihissalam. Now, Maryam ini dengan keadaan umurnya yang masih muda, dalam keadaan datang daripada keluarga yang sangat terhormat, daripada keluarga Imran ataupun Ali Imran di bumi Palestin, di Baitul Maqdis, daripada kalangan Bani Israel, Nabi Zakaria ini sering sahaja datang untuk menziarahi tempat peribadatan Maryam alaihissalam. Tetapi tiap kali apabila Zakaria alaihissalam masuk ke dalam tempat peribadatan Maryam alaihissalam, akan didapati di sisinya makanan, sedangkan dia yang telah diundi untuk menjaga, membawa makanan dan memelihara Maryam. Tapi apabila dia sampai, makanan sudah pun tersedia. Nah, akibat daripada dia datang setiap hari ataupun dia datang sentiasa berkunjung untuk menziarahi Maryam ini dan terjumpa makanan tersebut, Allah telah mencatatkan kisah ini dalam surah Ali Imran ayat ke-37. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Iaitu terjemahannya, maka Tuhannya menerima nazar ibunya dengan penerimaan yang baik. Ibu Maryam bernazar dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah SWT telah menjadikan Zakaria sebagai orang yang menjaganya selepas undian tersebut berlaku. Setiap kali Zakaria masuk untuk bertemu dengan Maryam alaihissalam di mihrab ataupun di masjid tempat Zakaria akan mendapati di sisinya makanan. Lalu Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah kamu memperolehi makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria menggunakan kesempatan ini apabila melihat makanan terhidang di sisi Maryam, dalam keadaan Maryam hanyalah seorang budak perempuan muda yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dia ditanya, Maryam menjawab ianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Zakaria menggunakan kesempatan ini dengan menyatakan bahawa kalaulah rezeki Allah kurniakan kepada Maryam dalam keadaan yang luar daripada pemikiran kotak manusia, apa salahnya kalau digunakan juga doanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan seorang anak, walaupun umurnya sudah lanjut, walaupun usianya sudah 100 tahun lebih. Maka itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa pula dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurniakan seorang anak lelaki yang saleh dan sebagainya? Kerana sebab keduanya adalah dia nak mewariskan risalah nubuah yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Kawan sekalian, saya ada membuat sedikit catatan yang telah diberikan kepada kelas tentang kepentingan doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata bagi orang yang beriman. Jadi, apa saja hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sesuatu yang luar daripada pemikiran kita,
daripada keupayaan kita sebagai manusia, minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya mereka yang sombong dan takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Kawan sekalian, dalam keadaan yang luar biasa pun, tetapi kerana istiqamah dengan doa, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kurniaan dan memakbulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam keadaan yang luar biasa pun, apabila kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah mendatangkan rezeki dalam bentuk makanan kepada Maryam ketika Maryam beribadat di dalam masjid tersebut. Nah, dalam ayat ke-7 ini, dalam surah Maryam adalah jawapan kepada doa Zakaria alaihi salam. Selepas 5 ataupun 6 ayat yang sebelumnya diceritakan tentang munajat, tentang harapan, tentang doa daripada Zakaria alaihi salam, ayat yang ke-7 Allah turunkan malaikat untuk membawa berita gembira kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami datang kepada kamu membawa berita gembira bahawa akan lahir ataupun akan dikurniakan kepada kamu seorang ghulam, seorang anak laki-laki yang dinamakan Yahya. Nama Yahya ni Allah yang bagi. Tuan, Allah sendiri yang menamakan anak kepada Nabi Zakaria dengan nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana nama ini tidak pernah dinamakan kepada sesiapa pun sebelum daripada anak yang dikurniakan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Kawan di sini ada beberapa tafsiran di kalangan ulama mentafsirkan maksud Yahya. Yahya itu ada yang mentafsirkan ianya membawa maksud Yahya yang menghidupkan. Sebab Nabi Yahya ini dalam sepanjang risalah kerasulannya ketika bersama dengan kaumnya, tuan-tuan, dia menghidupkan risalah yang dibawa oleh para anbiya yang sebelum daripadanya, termasuk risalah yang dibawa oleh Nabi Zakaria, ayahanda kepada Nabi Yahya alaihi salam. Doa Nabi Zakaria dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, Nabi Zakaria ini betul dia seorang nabi, tapi nabi juga mempunyai sifat dan perasaan sebagai manusia biasa. Sebab itu ayat seterusnya menunjukkan sifat manusia biasa yang ada kepada seorang nabi yang namanya Zakaria ini. Dia dah berdoa, doanya dimakbulkan, dihantar malaikat untuk memberitahu kepadanya bahawa kamu akan dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yahya, menimbulkan keheranan kepada Nabi Zakaria. Dan keheranan ini ditanyakannya dalam ayat yang ke-8. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu minal kibari itiyya. Persoalan daripada Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana pula aku ni nak dikurniakan seorang anak dalam keadaan imraati akira, wanita ataupun isteriku adalah seorang yang mandul, wa qad balagtu minal kibari itiyya, dan aku pula telah sampai kepada umur yang itiyya. Dalam mentafsirkan kalimat itiyya ini juga diterjemahkan oleh
oleh ahli-ahli tafsir, maksud itiyah ini orang yang sudah itiyah maksudnya kering kontang, kulitnya sudah kering, tulangnya sudah kering, yang sudah tidak ada kekuatan lagi dari segi jisim badannya dan kekuatannya untuk melahirkan seorang anak. Timbul kehairanan daripada Nabi Zakaria. Lalu Allah menjawab, qala kadzalika qala rabbuka. Ini malaikat menjawab kepada Nabi Zakaria. Qala di situ adalah dijawab kepada Zakaria. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dengan demikian, kalau tuan-tuan yang ada notanya, dalam ayat itu menyebut qala rabbi, mana tadi? Demikianlah Tuhanku telah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya aku telah ciptakan kamu sebelum daripada itu, padahal kamu di waktu itu belum ada pun sama sekali. Mewujudkan sesuatu yang tidak ada ini adalah amat mudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjadikan Adam alaihissalam tanpa ibu, tanpa ayah. Tuan, lahir, diciptakan Adam alaihissalam. Allah nak menciptakan, nak menghidupkan sesuatu pernah berlaku kepada Nabi Isa. Nanti apabila kita sampai kepada kisah Nabi Isa, kita akan melihat bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Antara mukjizatnya untuk meyakinkan pengikutnya akan risalah Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa diberikan satu mukjizat. Dia membentuk sebuah daripada tanah rupa bentuk seekor burung, kemudian ditiupkan pada burung itu dan burung itu terus hidup. Itu adalah dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So apabila Zakaria alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana boleh dia melahirkan seorang anak dalam keadaan dia tua, isterinya mandul? Sekalian, Allah menjawab kepada Nabi Zakaria, qala kadzalika huwa, benda itu huwa alayya, qala rabbuka huwa alayya hayyin. Benda itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang amat mudah untuk dilakukannya. Wa qad khalaqtuka min qablu, dan sesungguhnya telah kami ciptakan kamu sebelum daripada kamu, walam taku syai'a, dalam keadaan kamu tidak wujud ataupun tidak ada pun di atas muka bumi ini. Sekalian, Nabi Zakaria sudah bertanya, sifatnya sebagai manusia, dia minta ayah. Dia minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta satu petanda. Nah, petanda yang diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petanda yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukannya untuk mempertikai kekuasaan dan keupayaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya lebih untuk mempertingkatkan lagi keyakinannya, tetapi juga ianya penting kerana petunjuk dan petanda yang bakal Allah kurniakan kepada Nabi Zakaria untuk mengkonfirmkan bahawa isterinya sudah pun mengandung seorang anak lelaki, penting bagi Zakaria alaihissalam dan penting juga bagi pengikut-pengikutnya. Kerana mulai daripada besok, apabila Nabi Zakaria bertemu dengan pengikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkeluarkan lidah Nabi Zakaria, dia tidak boleh bercakap selama 3 hari. Lalu Nabi Zakaria meminta petunjuk ataupun petanda. Qala rabbi ja'al li ayah. Berkata Zakaria, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku satu petanda yang bahawa isteri aku ni sudah mengandung. Tuan, zaman dulu tak ada peralatan, tak ada teknologi yang untuk menyatakan bahawa seorang wanita itu sudah hamil. Tanda-tanda kehamilan pun hanya boleh dapat dilihat selepas 5 ataupun 6 bulan selepas seseorang itu hamil. Jadi dalam keadaan dia nak meraihkan kegembiraan dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kurniaan seorang anak lelaki, dia tidak sabar untuk menunjukkan rahmat dan doanya yang telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta tanda untuk dirinya dan juga untuk kaumnya. Qala rabbi ja'al li ayah. Berkatalah dia, ya Allah Tuhanku, tunjukkan kepada aku petanda.
petandanya adalah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Petandanya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayatuka, ayat ataupun tandanya adalah alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Kamu tidak akan bercakap kepada manusia selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Waslian. Dalam tafsir disebut, ya, Nabi Zakaria, hujung ayat tu, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya, kamu tidak akan bercakap kepada manusia selama 3 malam sawiya, dalam keadaan kamu sihat. Bukannya kamu tiba-tiba jadi bisu, bukannya tiba-tiba kamu ada penyakit, bukannya tiba-tiba kamu tidak sihat. Kamu sihat dengan sepenuh kesempurnaan sifat yang ada pada kamu. Tapi tanda yang Allah nak berikan kepada Nabi Zakaria AS adalah mulai daripada besoknya kamu tidak akan dapat bercakap kepada manusia melainkan dengan bahasa isyarat selama 3 hari. Di dalam tafsir didetailkan di situ bahawa walaupun dia tidak boleh bercakap kepada manusia, dia tak boleh bercakap kepada kaum dia tak boleh bercakap kepada pengikut dia tak boleh bercakap kepada ahli keluarganya, tapi dia hanya boleh melafazkan zikir, boleh melafazkan doa dan boleh membaca Taurat. Kalau dia nak baca Taurat, dia boleh baca. Keluar daripada lidahnya perkataan-perkataan ayat-ayat Allah daripada kitab Taurat. Kalau dia nak menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini akan keluar daripada mulutnya, akan disebut oleh lisannya. Kalau dia nak menyebut kebesaran Allah SWT, benda itu akan disebut. Tapi kalau dia nak bercakap saja dengan manusia, lidahnya Allah SWT keluarkan selama 3 hari. Ini adalah petanda daripada Allah SWT kepada Zakaria bahawa isterinya telah mengandung, dan juga petanda kepada kaumnya kebesaran Allah SWT yang menjadikan Nabi yang mereka ikuti itu tidak boleh bertutur kepada mereka kecuali hanya menyebut kebesaran dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qaslan. Itu ayat yang ke-10. Ke-11. Fa kharaja ala qaumihi. Lalu dia keluar kepada kaumnya. Lepas dia dapat pemberitaan daripada Allah SWT pada malam itu, kharaja ala qaumihi, dia keluar kepada kaumnya. Minal mihrab, daripada mihrab. Mihrab di situ membawa maksud daripada masjid. Dia beribadat di dalam masjid. Tuan-tuan, nanti bila kita sampai kepada kisah Maryam alaihissalam, kita akan jumpa juga perkataan mihrab ni. Dan mihrab di sini dan mihrab di sana maksudnya masjid. Ini adalah hubungan yang cukup rapat antara tempat beribadah dengan doa. Antara apa yang dilakukan untuk memakbulkan doa seseorang itu adalah mesti dalam keadaan kita itu berhubung rapat sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi membolehkan doa kita dimakbulkan. Fa kharaja ala qaumihi, dia keluar kepada kaumnya minal mihrab, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Dengan menggunakan bahasa isyarat, dia menyeru kepada kaumnya dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan anak lelaki kepadanya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk sabbihu, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan petang, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kesyukuran akan kurniaan seorang anak kepadanya yang dinamakan Yahya. Okey, itu daripada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Sebenarnya bagaimana dalam 6 ayat yang pertama Allah menceritakan tentang doa Nabi Zakaria, tentang munajat, tentang harapan, tentang bagaimana walaupun dia dalam keadaan yang luar daripada kebiasaan manusia untuk mendapat seorang zuriat pada ketika itu, tapi dia tidak berputus asa. Akibatnya bermula daripada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11 Allah memakbulkan doa Nabi Zakaria dengan memberitahu kepadanya bahawa aku kurniakan kepada kamu seorang anak lelaki bagi kamu yang namanya Yahya. Habis cerita pasal Zakaria. Daripada ayat pertama sampai ayat 11 habis cerita pasal Zakaria.
Masuk ayat yang ke-12, Allah menceritakan pula, memberi khabar kepada kita tentang siapa itu Yahya alaihi salam. Baik. Dan macam saya sebutkan tadi, ini semua adalah merupakan mukaddimah kepada tuan punya nama surah ini cerita pasal Maryam. Ya. Ayat ke-12. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma as-sabiyyah. Wahai Yahya, kalau kita terjemah secara literal, ambillah kitab ini dengan kuat. Nah, maksud kuat di sini bukannya dia bagi kitab tu kepada Yahya suruh dia pegang kuat-kuat begitu, tidak. Ya. Maksud kuat di sini adalah, wahai Yahya, ini kitab Taurat aku nak bagi kepada kamu, ambillah kitab ini dengan bersungguh-sungguh. Belajarlah ianya, hafalkanlah ianya, dalamilah ilmunya, pelajarilah hukum hakamnya, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh kitab ini dan laksanakanlah apa yang telah diwajibkan ke atas kamu dan mereka yang sebelum daripada kamu. Itu maksud ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ini juga adalah merupakan pengajaran kepada kita, khasnya yang berkaitan dengan Alkitab, yang berkaitan dengan kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang kita baca, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dengan Alkitab, dengan Al-Quran ini harus kita ambil dengan al-quwwah, dengan bersungguh-sungguh. Al-Quran telah menyebut kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu kufur daripada sebahagian yang lain? Ya. Allah Ta'ala menyebut, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Maka hal yang berkaitan dengan kitab ini harus kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita hayati, kita amalkan. Dan 7 kategori ataupun 6 kategori yang telah kita sebut sebelum daripada ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan kitab adalah menjadi amalan bagi kita semua, mengambil sunnah daripada sunnah Nabi Yahya alaihi salam. Wa atainahu hukma as-sabiyyah. Tuan, kami kurniakan kepada Nabi Yahya ini al-hukma sabiyyah. Maksud ayat di sini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Yahya untuk bersungguh dengan kitab ini, Nabi Yahya masih berada dalam keadaan umur yang amat muda. Tuan, muda sangat Nabi Zakaria ni. Nabi Yahya alaihi salam. Dan hukum yang dimasukkan dalam ayat ini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Yahya ini sabiyah, al-hukma sabiyah, dalam keadaan dia masih muda. Now, dalam perbincangan ahli-ahli tafsir, tuan-tuan, disebut bahawa ini adalah merupakan satu gambaran kepada kita bahawa tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan agama dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini dia tidak berkait dengan umur. Tunggu tua baru nak buat. Tunggu berumur baru nak laksana. Tunggu berumur baru nak berdakwah. Tunggu berumur baru nak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes Nabi Yahya alaihissalam, dia masih seorang yang amat muda. Sama dengan kisah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan bahawa ketika datang Jibril dalam bentuk manusia bertemu dengan Maryam, memberi khabar kepada Maryam bahawa sesungguhnya dia akan hamil kepada seorang anak lelaki. Dikatakan Maryam pada ketika itu umurnya hanya 15 tahun. Samalah juga dalam konteks Nabi Yahya alaihissalam, dalam keadaan umurnya yang masih muda, tapi tugas dan tanggungjawab itu telah tertanggung ke atas dia. Nah, tugas dan tanggungjawab melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni tadi, seperti mana yang saya telah nyatakan, tidak berkait dengan umur. Apabila sudah taklif, masuk saja umur taklif, umur untuk menjadi tanggungjawab ke atas kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, ianya harus dilaksanakan mengikut kadar kemampuan yang ada pada kita. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wa hananan,
Waslian, antara sifat yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada Nabi Yahya alaihissalam ini adalah sifat lembut. Lembut hati, seorang yang baik, seorang yang penuh dengan sopan santun, seorang yang boleh bersama dengan pengikutnya, seorang yang hanin, yang hanan. Min ladunna, dan sifat hanan ini adalah sifat kasih sayang yang Allah berikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zakatan, zakat di sini maksud dia adalah yang sentiasa membersihkan dirinya daripada dosa, yang tidak terlibat dengan sebarang kemungkaran. Diriwayatkan bahawa Nabi Yahya ni tuan-tuan, sepanjang hidup dia, daripada dia muda sampailah Allah wafatkan dia, tidak pernah melakukan sebarang dosa. Tuan-tuan, dia tidak berkahwin, dia seorang yang cukup warak, yang hatinya amat baik kepada pengikutnya dan pada orang-orang yang didakwahkannya. Wa kana taqiyan, dan dia adalah merupakan seorang yang amat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang ada pada Nabi Yahya, ya. Hananan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, zakatan, dia sentiasa berusaha untuk menambahkan kebaikan yang ada pada dia. Dia menjauhkan diri dia daripada segala dosa, segala kemungkaran dan kemaksiatan. Wa kana taqiyan, dan dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang dilaksanakan lagi ataupun menjadi amalan ataupun menjadi akhlak yang ada kepada Nabi Yahya alaihissalam adalah wa barran biwalidayhi. Dia adalah seorang yang amat menjaga kedua ibu bapanya, amat taat dan tidak pernah mungkar, tidak pernah derhaka kepada ibu bapanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan tidak pernah berlaku kasar kepada kedua ibu bapanya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam dan juga baginda dan juga bondanya, yakni isteri kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Okey. Akibat daripada semua sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, bir al-walidain, dia seorang yang taat, seorang yang tidak derhaka kepada ibu bapanya. Walam yakun jabbaran asiyan, bukan seorang yang menderhaka, yang berlaku kasar kepada kedua orang tuanya. Hananan min ladunna, dia seorang yang dikurniakan Allah SWT dengan sepenuh sifat kasih sayang. Zakatan, yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Wa kana taqiyan. Semua perkara ini tuan-tuan menjadi keperluan yang asas untuk menyelamatkan Yahya alaihissalam dalam 3 keadaan yang getir bagi manusia yang digambarkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini tuan-tuan menggambarkan 3 perkara yang penting untuk kita perhatikan dalam konteks kehidupan kita ini, untuk kita buat persiapan-persiapan dalam kita menghadapinya, supaya Allah SWT memberikan segala kemudahannya kepada kita. 3 kesempatan itu apa dia tuan-tuan? Wassalamun alaihi yauma wulida, dia berada dalam keadaan salam, selamat sejahtera daripada Allah SWT pada ketika dia dilahirkan. Wa yauma yamut, dan pada hari ketikanya dia dimatikan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari ketika ianya akan dibangkitkan semula. Khuas sekalian, hari kita dilahirkan ni hari merupakan hari yang cukup penting. Kita ini bila dilahirkan saja di atas muka bumi ini, pertama kita keluar saja daripada perut ibu kita, yang akan merasuk kita adalah syaitan. Ya. Sebab itu bayi bila dia lahir, bila doktor keluarkan dia tu, dia akan menangis. Tangisan pertama daripada bayi yang baru keluar daripada perut ibunya tuan-tuan adalah hasil daripada tusukan daripada syaitan. Syaitan cocok dia, lalu dia menangis. Hanya ada satu makhluk yang tidak ditusuk oleh syaitan, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini nanti insya-Allah minggu depan bila kita sampai kisah Nabi Isa, kita akan tengok keadaan lahir Nabi Isa ni tuan-tuan. So, sebab itulah menjadi sunnah kepada kita
Seperti mana yang kita pun sedia maklum, saya ulang sebagai tazkirah peringatan kepada kita, untuk kita iqamatkan, untuk kita azankan pada telinga bayi yang baru lahir, untuk memulakan kehidupan dia dengan mendengar kalimat Allah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya dalam azan dan iqamat kita. Kemudian, tuan-tuan, bila sampai hari yang ketujuh, dinamakan dengan nama yang baik. Tuan, menamakan anak-anak, tuan, namakanlah dengan nama yang baik-baik. Tuan, zaman sekarang ni macam-macam nama orang namakan anak ni. Nama ni besok akan dipanggil di hari akhirat. Kalau nama kita Abdullah, nama kita Abdul Rahman, nama kita Abdul Rahim, nama yang baik-baik. Nama kita Aisyah, nama kita Fatimah, nama kita Sumayyah, sebagainya. Nama baik-baik ni, tuan, dipanggillah nama itu dengan nama ini di akhirat besok. Tapi bayangkan, kalau nama gitu tu nama yang tidak baik, ataupun nama yang tak ada makna, ataupun yang telah sedang menjadi trend dalam masyarakat kita ni, tuan, namanya sampai 5-6 untuk menamakan satu orang. 5-6 nama sebelum sampai kepada bin ataupun binti ayah dia tu, 5-6 nama. Yang panggilnya satu je. Tuan, sunnahnya namakan dengan nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh, dan kemudiannya dicukurkan dia dan dikadarkan rambut, timbangan rambut itu dengan, ada yang menyatakan dengan harga emas semasa ataupun harga perak semasa, dan disedekahkan kepada fakir miskin yang memerlukan mengikut kadar berat rambut tersebut dengan harga emas ataupun harga perak. Dan kemudiannya dilakukan akikah bagi yang laki-laki 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Ini sunnah ketika seorang bayi itu dilahirkan di atas muka bumi, untuk dia mula dapat pendedahan dalam kehidupan dia ini dalam keadaan dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam keadaan kita lahir. Kemudian event yang penting juga bagi kita, tuan-tuan, bagi menjamin kita ini bila habis tamat tempoh kehidupan kita sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa yauma yamut, pada hari ketika kita mati. Kita dah 2-3 kali bincang pasal suasana-suasana ketika malakal maut nak datang bertemu dengan kita ni, tuan-tuan. Malakal maut akan datang daripada atas kepala kita. Bila telah tiba waktunya, dia tak ada nak bagi salam, dia tak ada nak beritahu kita bahawa besok akan ditarik nyawa kamu, petang ni akan kamu dimatikan. Dia tak ada bagi tahu, tuan-tuan. Sebab tu petanda-petanda yang banyak kadang-kadang kita tengok dalam, selalu saya tengok dalam TV lah, bila ada kejadian kematian, selalu akan ditanya, ada tak ditunjukkan tanda-tanda lain ataupun tanda-tanda yang luar biasa. Tuan, tak ada tanda. Orang yang mati itu dia takkan tahu bahawa dia akan mati kejap lagi, atau dia akan mati besok, ataupun dia akan mati lusa. Cuma malakal maut akan datang daripada atas kepalanya, tuan-tuan, untuk mencabut nyawanya. Dan apabila telah dicabut nyawanya, tuan-tuan, juga telah kita ceritakan sebelum daripada ini bagaimana ketika mayat ini ataupun ketika nyawa sudah dicabut daripada, roh sudah dicabut daripada jasad kita, ahli keluarga sedang sibuk menguruskan kita, nak urus kubur, nak urus ambulan bawa balik daripada hospital ke rumah, nak uruskan panggil saudara nak datang, nak uruskan itu dan tuan-tuan. Tempoh itu berlaku, tuan-tuan, kita punya roh ini sedang berjalan, dibawa naik ke atas langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk diperkenalkan kepada yang ada di atas langit sanalah, sebelum dihantar semula kita ke dalam atas muka bumi ini, sebelum kita masuk ke alam kubur, untuk berada dalam keadaan kita berehat, tuan. Berehat, tuan. Sebab tu saya sebut berehat dalam inverted comma, sebab alam kubur ni di alam tersendiri. Kita doa sembahyang jenazah kan kita sebut antara yang kita sebut adalah fala taj'al qabrahu hafratun minan niran, Allahumma ja'al qabrahu raudatun min riyadul jinan, fala taj'al qabrahu hufratun minan niran. Dalam doa kita sembahyang jenazah kita disebut, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kuburnya
taman daripada taman syurga, dan janganlah kamu jadikan kuburnya itu kan taman daripada taman neraka. Sebab alam kubur ini tuan-tuan pun sudah mula membayangkan apa yang bakal kita perolehi selepas daripada padang mahsyar nanti, selepas kita dihisap, selepas kitab kita dibentangkan, selepas kita ditentukan jaza sama ada nar atau sama ada neraka ataupun syurga. Di dalam kubur itu pun sudah diberikan gambaran-gambaran, sebab disebut kepada kita ada orang yang kuburnya luas, ada orang yang kuburnya sempit, ada orang yang kuburnya gelap gelita, ada orang yang kuburnya penuh dengan cahaya dan sebagainya. Inilah sebabnya dalam doa kita sebelum kita bagi salam, sekali lagi saya ulang, Rasulullah SAW mengajar kita untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnah mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnah masih ad-dajjal. Doa spesifik supaya kita ini dijauhkan daripada azab kubur. Kemudiannya disebut mana tadi, fadhkur wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Dan juga satu lagi hari yang paling penting dalam konteks kita sebagai hamba Allah SWT ini, selepas hari yang kita lahir, hari kita berada di dalam, kita dimatikan dan berada dalam kubur, dan hari yang seterusnya yang penting bagi kita adalah yauma yub'atsu hayya, hari yang kita akan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Kembali dalam keadaan hidup walaupun kita mungkin mati, Allah alam, dalam keadaan umur kita 90 tahun ke, 70 tahun ke, 30 tahun ke, kita semua akan dibangkitkan pada kadar umur Nabi Isa alaihi salam. Cuma sebelum daripada kita dibangkitkan tuan-tuan, selepas saja kita roh kita dicabut daripada jasad kita ni, akan datang, sebelum daripada roh kita disabut daripada jasad kita ni, akan datang bermacam-macam ujian. Akan datang iblis datang menghasut kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika sebelum saja mayat roh kita dikeluarkan daripada jasad kita, iblis akan datang untuk menghasut kita dalam berbagai bentuk, termasuk dengan wajah ibu kita, wajah ayah kita dan sebagainya, untuk mengajar kita untuk syirik. Sebab itulah kita perbanyakkanlah sentiasa menyebut la ilaha illallah sentiasa sebagai zikir kita. Sebab man kana akhir kalimatu la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan datang kepada kita satu makhluk yang berpakaian putih, yang kemudiannya berbau dengan bau yang cukup enak, yang baik, yang lembut, yang penuh sopan, kan, memberi salam kepada kita. Kita akan bertanya kepada makhluk tersebut, siapakah kamu yang datang dalam keadaan rupa yang begini elok, bau yang begitu enak, pakaian yang begitu bersih? Yang makhluk yang datang tu akan menjawab bahawa aku adalah amal baik kamu sepanjang kamu berada di atas muka bumi. Kamu atas muka bumi, kamu buat baik, kamu tak fitnah orang, kamu tak membunuh, kamu tak melakukan kemungkaran, kamu mengeratkan silaturahim, dan semua amal-amal soleh yang dibuat tuan-tuan, dia akan datang pada hari itu dalam bentuk makhluk yang demikian sifatnya. Berbanding dengan seorang lagi yang akan juga diziarahi oleh satu lagi makhluk, tapi dalam keadaan baunya yang tidak enak, pakaiannya yang kotor, dalam keadaan yang begitu garang. Tuan punya badan kita ni akan bertanya kepada makhluk yang datang itu, siapakah kamu? Dia akan menjawab bahawa sesungguhnya aku adalah amal buruk kamu sepanjang kamu berada di atas muka bumi. Kamu ni atas muka bumi, kerja kamu buat kemungkaran, langgar perintah Allah SWT, nafikan hukum yang wajib, persenda hukum Allah SWT, persenda Rasulullah SAW, buat semua benda yang negatif, yang tidak baik, yang dilarang oleh agama. Tuan menimbulkan kerosakan di atas muka bumi, dia akan datang dalam bentuk makhluk yang sedemikian, tuan-tuan. Dan kalau ini berlaku, ini adalah petanda-petanda awal apa yang akan bakal kita hadapi di padang mahsyar ini. Kemudian akan berlaku di mana istilah bahasa kita kan, tiupan sangkakala. Yang pertama, apabila semua yang hidup akan mati, dan kemudian ditimbul berada pada satu tempoh waktu pula, sehinggalah ditiupkan pula sangkakala yang kedua.
yauma yub'atsu hayya, pada hari itu akan dibangkitkan segala yang telah mati ini dalam keadaan hidup untuk berhimpun di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Di padang mahsyar tidak ada sebarang pokok, tanahnya rata, luas, keadaan manusia yang berbagai-bagai, ada yang matahari hanya sejengkal daripada kepalanya, ada yang berenang dalam peluhnya, ada yang berenang dalam nanak dan sebagainya, gambaran-gambaran yang telah kita sentuh sebelum daripada ini, daripada surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Okey. Itu ayat yang ke-15. Tuan-tuan tengok bagaimana dia punya komponen ayat yang diatur dalam surah Maryam ni. Ayat pertama sehingga ayat yang ke-6, doa Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu taala. Harapan daripada daripada Zakaria alaihissalam. Ayat ke-7, lepas ayat ke-6 tadi, ayat ke-7 sehingga ayat yang ke-15 Allah cerita pula pasal anak yang Nabi Zakaria doa tu yang namanya Yahya. Allah ceritakan tentang anak ini daripada ayat 1 sehingga ke ayat 6 doa Nabi Zakaria. Ayat ke-7 sehingga ayat ke-15 adalah makbulnya doa daripada Nabi Zakaria tu. Allah bagi tahu kepada Nabi Zakaria, ini dia yang kamu doa, ini dia yang aku nak bagi kepada kamu. Bermula pula daripada ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-15 Allah menceritakan sedikit tentang Nabi Yahya alaihissalam. Tapi walaupun 3 ayat, tuan-tuan, Allah memberikan gambaran tentang sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh manusia, tuan-tuan, kan, apabila kita nak mengikut jejak seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu taala. Sifat-sifat yang saya nyatakan tadi itu adalah sifat yang perlu ada pada kita, sebab apabila kita sempurnakan sifat-sifat ini, kita usahakan sifat-sifat ini, insya-Allah 3 suasana yang kita hadapi. Yang pertama, kita dah selesai ketika kita dilahirkan. Kita pun tak tahu macam mana keadaannya, tapi alhamdulillah, tuan-tuan, kita payah nak jawab macam mana suasana yang kita dilahirkan. Cuma satu saja yang kita kena sebut adalah alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang muslim mukmin. Kita tidak dilahirkan sebagai seorang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu taala. So bab lahir kita dah selesai. Alhamdulillah, kita ucap pada Allah Subhanahu taala, Allah bagi kita free dah iman ni. Tak perlu kita cari, tak perlu kita bersusah payah, lahir-lahir je kita sudah diazankan, sudah diqamatkan dan sebagainya. So bab yang pertama kita dah selesai. Alhamdulillah. Ada dua bab lagi. Ketika kita mati, ketika malakal maut datang, ketika kita berada di alam kubur, ketika kita nanti roh kita diangkat naik ke langit, ketika roh kita dihantar semula ke langit, dan bagaimana suasana dan keadaan kita di dalam kubur nanti, itu kita kena buat persiapan daripada sekarang, tuan. Kena apa saja yang boleh kita buat, yang boleh mendatangkan kebaikan, kemanfaatan kepada kita usahakanlah pada kadar kemampuan yang ada pada kita. Salat, tuan, as-salatu imaduddin. Salat ni, tuan, tanda seorang itu sama ada dia beriman ataupun kufur, kita tengok salat dia. Tuan, itu dia punya had al-fasil dipanggil. Dia punya sempadan yang membezakan sama ada seorang itu kufur ataupun beriman, solat dia. Tuan, dia lalai dengan solat dia, dia tak buat teendah dengan solat dia, lebih kurang dengan solat dia, wuduknya lebih kurang, solatnya lebih kurang. Ini semua, tuan-tuan, solat ni senjata utama yang harus kita berikan perhatian. Kemudian kita dengan Al-Quran, tuan-tuan, satu hari banyak kita baca Al-Quran. Tuan, mungkin tak dapat satu hari satu juzuk, satu hari setengah juzuk, mungkin tak dapat satu hari setengah juzuk, satu hari suku juzuk, mungkin tak dapat sebanyak itu. Tuan, berapa banyak ayat-ayat yang kita hafal yang menjadi sentiasa kita sebut dengan lidah kita. Kita hanya hafal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak tu je kita hafal, bacain, tuan. Tidak menimbulkan sebarang masalah. Sebab dulu kan kita dah cerita ketika kita bincang surah Kahfi, ketika satu perjalanan
satu kumpulan sahabat dihantar untuk satu mission dan dilantik seorang ketua. Ketua ini mengepalai rombongan ini, dan dalam perjalanan ni tuan-tuan, mereka menunaikan solat berjamaah. Kan, solat asar dengan zuhur tak timbul hal baca kuat. Tapi bila pergi maghrib, isyak, subuh, tuan, sahabat-sahabat yang lain dalam rombongan itu perasan tiap kali lepas habis baca Fatihah, dia hanya baca Qul huwallahu ahad. Padahal dia seorang sahabat yang besar namanya. Sehingga sahabat-sahabat yang lain bertanya, adakah kamu hanya hafal surah tu je? Surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat ni menjawab, tak, dia kata, aku hafal surah-surah yang lain, tetapi aku suka pada surah Al-Ikhlas ini. Bila rombongan ini selepas beberapa hari travel, balik jumpa dengan Rasulullah SAW, semua sahabat yang lain ni macam komplain kepada Nabi SAW, memberitahu, wahai Rasulullah, ni ketua kami ni, sepanjang perjalanan kami, subuh, isyak, maghrib, lepas baca Fatihah, dia hanya baca Qul huwallahu ahad. Rasulullah panggil dia, adakah itu saja surah yang kamu hafal? Dia menjawab, tidak, aku hafal juga surah-surah yang lain, tapi kerana kasihnya aku dengan Qul huwallahu ahad ni, itulah yang menjadi amalan aku. Sebab di dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bagi dia terkandung keseluruhan apa yang terkandung dalam akidah, dalam syariah, dalam Al-Quran dan sebagainya. So dia membaca ini dengan harapan niat dia terkandung segala yang diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Bila Rasulullah SAW mendengar ini tuan-tuan, Rasulullah sebut, kerana kasihnya kamu dengan surah Al-Ikhlas ini menjadi penyebab kamu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak semua kita hafal Quran. Dan tak semua kita hafal banyak ayat dan surah. Tuan, cuma jangan lepas daripada lidah kita satu hari itu untuk kita ulang-ulang ayat-ayat yang kita hafalkan. Wuduk kita tuan-tuan. Apa sebab rahsia Bilal bin Rabah? Rasulullah SAW mendengar tapak kakinya berjalan di syurga. Kiamat pun belum berlaku, tapi tapak kaki Bilal dah berjalan dalam syurga. Rasulullah dengar. Bila ditanya kepada Bilal, apa rahsianya sehingga didengar tapak kakinya berjalan di syurga, jawapan Bilal adalah dia tidak pernah batal wuduknya, tuan-tuan, melainkan dia akan berbaharui. Maknanya sentiasa dalam keadaan berwuduk. So ini amalan-amalan tuan-tuan. And then amalan-amalan yang mudah dari segi zikir tuan-tuan. Ada dua yang disebut di dalam satu hadis, kan, kalimatan khafifatan fil lisan. Ada dua kalimat yang mudah nak disebut dengan lidah. Tapi dia khafifatan fil mizan. Walaupun dia dua kalimat yang mudah nak disebut dengan lidah, dia khafifatan fil mizan. Dia berat pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dan dianya adalah habibatan, ya, andar rahman. Dia dikasihi oleh Ar-Rahman. Dua kalimat yang mudah ni dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah disebut, berat timbangannya, tuan, dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harus kita jadikan zikir harian kita iaitu subhanallah bihamdih, subhanallahal azim, subhanallah bihamdih, subhanallahal azim. Tuan, sambil dalam jam, dalam kereta, tengah kerja, tengah duduk saja-saja, tuan, kan, benda ni harus kita jadikan zikir yang sentiasa kita sebut. Jangan lupa kita kepada salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, bukan, Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya para malaikat berselawat kepada Nabi SAW, kepada orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini tuan, amalan-amalan ini yang akan membantu kita insya-Allah di alam kubur, di mahsyar besok, sebelum kita dibangkitkan dan dihisap. Lepas saja dihisap, tuan, akan ditentukan pertimbangannya, akan masuklah mereka yang nak ke syurga, akan masuklah mereka yang ke neraka. Orang terakhir yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, selepas tidak ada lagi dah tempat. Orang lain semua habis dah masuk. Para anbiya semua dah masuk, dah ambil tempat dia, orang para syuhada, para salihin,
Semua dah masuk dalam syurga tuan-tuan. Yang akhir sekali, kumpulan yang terakhir sekali adalah mereka yang ada dalam hatinya sedikit daripada iman, tapi melakukan kemungkaran sehingga melayakkan dia mendapat neraka Allah SWT, menjalani proses hukuman dia di neraka dan dikeluarkan daripada neraka kerana sedikit iman yang ada dalam hatinya. Orang ni yang last sekali akan masuk syurga. Yang last masuk syurga ni tuan-tuan, bila berada dekat pintu syurga, dia akan bertanya kepada malaikat yang jaga, apa dia baki lagi yang tinggal kat kami ni? Orang lain semua dah ambil dah. Istana yang first class, tiket yang first class, apa semua orang dah ambil. Yang tinggal kat kami ni apa? Apa lagi tempat tinggal yang tinggal pada kami? Hanya kerana sedetik iman yang ada pada hatinya, bagi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan tempat tinggal dia yang digambarkan oleh malaikat. Kumpul semua istana yang ada di atas dunia ni dengan segala nikmatnya, dengan segala kemudahannya, dengan segala perhiasannya, semua istana yang ada di atas muka bumi ni, tuan. Istana negara ke, istana negeri ke, istana dekat Buckingham Palace ke, kumpul semua tuan. Kumpul semua tu, inilah dia gambaran yang diberikan ataupun nikmat yang bakal diberikan kepada orang yang last sekali masuk syurga. Tuan-tuan, walaupun dia last sekali, tapi nikmat yang Allah bagi pada dia still macam tu punya besar. Dia dah menjalani hukuman di neraka. Dia dah menerima azab dari Allah Subhanahu Taala, tapi sebab ada iman dalam hati dia, still Allah berikan kurniaan. Tuan, itu orang yang last. Bayangkan kalau kita bukan ahli neraka, kita bukan orang yang ingkar pada Allah SWT, kita bukan orang yang menghina Nabi SAW, kita bukan orang yang menafikan Al-Quran, kita bukan orang yang menafikan syariat Allah SWT, kita orang yang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Bayangkan nikmat yang bakal kita terima di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puas sekalian, minggu depan ayat yang ke-16, di sini kita akan mula masuk cerita pasal Maryam. Yang nama surah ini surah Maryam. So minggu depan kita akan mula masuk cerita pasal Maryam, tentang kelahirannya dan juga yang kemudiannya melahirkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Saya dah sebut minggu lepas, sebenarnya kita lebih aula untuk celebrate Christmas tentu. Kita lebih aula untuk menyambut kelahiran Nabi Isa, sebab kelahiran Nabi Isa ini didetailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran lebih daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebabnya, ya. Bukan saja kelahiran Nabi Isa, cara mak dia lahir pun Allah sebut, cara tok dia ketika nak melahirkan anak dia pun Allah sebut di dalam Al-Quran. Ini kita tunggu minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk hidayah daripada Allah SWT daripada surah Maryam ini untuk kita amalkan dan kita hayati kisah-kisahnya. Tidak lain tidak bukan untuk kita mempertingkatkan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah SWT sebagai persiapan kita untuk register sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.